KPM. Terus menjadi platform dalam menyampaikan pengetahuan dan juga ilmu bermanfaat di Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bertemu kembali untuk satu lagi perkongsian mata pelajaran yang pastinya memberikan pelbagai manfaat untuk adik-adik yang sedang menonton ketika ini. Macam mana, dah bersedia ke belum untuk sama-sama kita belajar? Kabarnya hari ini kita akan memberi fokus terhadap mata pelajaran matematik di tahap 2, iaitu untuk tahun 4, 5 dan tahun 6. Baik, siapa agaknya guru penyampai kita pada hari ini? Nak berkenalan? Jom kita saksikan sedikit profil guru kita. Wah, itu dia tadi gerangan guru kita, Cikgu Muhammad Zuraidi Komari. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Alhamdulillah. Rina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu, bawa hadiah buat susah-susah je untuk saya ke? Iyalah, untuk Rina dan juga warga Didik TV KPM. Wah, Alhamdulillah. Terharunya kami. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu Zuraidi. Baik, kalau kita lihat, bukan sahaja dekat sini ada pelbagai jenis minuman. Tapi ke atas tu, kalau tak salah saya, ada tulis isi padu cecair. Betul, Rina. Itu yang kita akan belajar hari ini. Tapi sebelum kita nak belajar, saya nak kongsikanlah beberapa tips macam mana kita nak belajar tentang isi padu cecair ni. Bagaimana, Cikgu? Kita dah biasa tahu, kita lihat tentang minuman yang kita beli. Tapi kadang-kadang kan kita jarang sekali nak melihat isi padu air tersebut. Iyalah, Cikgu, betul lah. Kalau saya nak tanyalah Rina ni, Rina, apa nama isi padu yang selalu dalam isi padu ni, nak tanya ni. Unit apa yang kita gunakan selalu dalam isi padu ni? Isi padu cecair. Isi padu cecair, kalau tak salah saya, kita selalu guna liter dan mililiter. Betul tak, Cikgu? Okey, betul. Pandai ni. Ni kalau dalam kelas boleh dapat A ni. Seronoknya. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi kat sini kalau kita tengok sama, tengok sama kat sini. Banyak sangat air yang bawa hari ni. Ya, nanti kita nak hadiahkanlah kepada warga tim. Terima kasih, Cikgu. Jadi kalau kita kat sini, kalau kita lihat kan, kepentingan kita melihat isi padu cecair ni, supaya kita tahu makin banyak air yang kita ada dekat dalam bekas ini, maksudnya lagi berbaloi kalau kita beli. Macam itu. Faham. Jadi kat sini saya nak tanya satu soalan lagi. Alamak, belum mula dah tanya soalan. Okeylah, bolehlah, Cikgu. Baik. Soalannya kebat. Tu dia. Okey. 500 ml, ini 500 ml. Okey. Dan yang ini adalah 350 ml. Okey, baik. Okey. Kalau kita tambah kedua-dua ini, berapakah jumlahnya? Okey, berapakah jumlahnya? 500 dan 350. 50 ml. 850 ml. Ya, bagus. Alhamdulillah, nasib baik. Tahniah, hebat jawapan. Soalan tu susah sebenarnya. Susah ya, Alhamdulillah. Susah. Okey, baik. Jadi itu dia kita berkongsi pada hari ini sebagai pengenalan kepada tajuk isi padu cecair untuk anak-anak murid kita di rumah. Murid-murid pun pastinya tak sabar nak memulakan pembelajaran kita hari ini. Tapi, Cikgu, kita nak meriahkan lagi kelas pada hari ini, boleh? Boleh. Memang kita harap sangat. Ada beberapa pelajar yang mewakili sekolah mereka untuk turut serta dalam kelas Cikgu Zuraidi pada hari ini. Jom kita berkenalan. Yang pertama, kita ada adik Khalish Iftikar. Sedapnya nama. Hai adik, boleh kenalkan diri? Hai, nama saya Khalish Iftikar bin Nur Azmi dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya, Shah Alam. Dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya. Khalish tak bersendirian. Ada lagi temannya dari sekolah yang sama. Kita ada adik Nurnia. Hai adik, boleh kenalkan diri? Hai, nama saya Nurnia Zaturani binti Aziza
Saya bersekolah di SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya. Baiklah, terima kasih adik Nia. Seterusnya, kita ada adik Daniel. Silakan adik. Hai, saya Daniel Dinis dari SK Kota Kuning Salam, Selangor. Wah, seriusnya adik kita nak belajar hari ini. Okey, seterusnya kita ada adik Nur Balkish. Hai. Nama saya Nur Balkis Batrisha binti Muhammad Faizal. Saya dari Madrasah Darul Iman, Terengganu. Jauhnya dari Pantai Timur ya cikgu. Bagus semangat nak belajar hari ini. Betul. Dan seterusnya kita ada adik Nur Izzayani. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izani Al-Radha Sahadan. Saya bersekolah di Seri Ar-Radha Sandakan, Sabah. Alhamdulillah. Oh, lagi jauh cikgu. Jauh. Kena naik belon. Kali ini kita variasikan dengan murid-murid di pelbagai sangat. negeri. Bagus. Alhamdulillah. Yang seterusnya kita ada adik Muhammad Iman. Hai adik. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iman Laki, Waalaikumsalam. Imam Mustafa Kamal, murid tahun 6 dari STKC Tongkang, Batu Pak, Johor. Orang Johor rupanya. Wow, meriah hari ini dengan kehadiran adik-adik kita secara dalam talian yang akan turut serta dalam kelas pembelajaran hari ini. Baik, permulaannya, cikgu kongsikan apakah sebenarnya standard pembelajaran dan juga yang bakal dicapai oleh murid-murid untuk 1 jam ini. Baik, untuk perkongsian kita standard pembelajaran kita pada hari ini, jom kita sama-sama saksikan apa yang saya nak kongsikan secara asasnya kepada murid-murid kita. Okey. Yang pertama sekali yang kita nak fokuskan adalah menukar unit isi padu cecair melibatkan mililiter dan liter dalam bentuk pecahan dan perpuluhan. Okey. Yang keduanya adalah menambah hingga 3 isi padu cecair dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Dan yang ketiga, menolak melibatkan hingga 3 isi padu cecair dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan penukaran unit. Ini standard pembelajaran yang kita akan kongsikan bersama dengan anak-anak pada hari ini dan juga murid-murid di seluruh negara. Okey, baiklah. Itu yang dapat kita fahamkan tentang standard pembelajaran hari ini untuk dicapai oleh murid-murid yang mengikuti kelas pada hari ini. Kita Dina. juga nak dengarkan pandangan adik-adik kita berkenaan dengan topik ini. Jom kita dengar. Hari ini kita akan menceritakan berkaitan dengan isi padu cecair. Untuk mengikat cecair, kita perlu cawan sukatan. Cawan ini boleh mengikat sampai 600 ml. Cawan ini mempunyai perbezaan senggat iaitu sebanyak 50 ml. Kita akan mengisi 1/2 cawan ini iaitu sebanyak 300 ml. Jom kita mulakan. Kalau inilah 1/2 daripada cawan ataupun 300 ml. Hari ini saya nak kongsikan serba sedikit tentang isi padu cecair. Isi padu cecair bermaksud kapasiti bagi sesuatu bekas yang berisi dengan cecair. Unit yang digunakan untuk isi padu cecair ini ialah liter dan juga mililiter. Contohnya, botol ini mempunyai kapasiti 1200 mililiter air bersamaan dengan 1.2 liter air. Bekas lain yang digunakan untuk menyukat isi padu cecair ini ialah bika dan juga silinder menyukat. Okey, itu dia tadi pandangan adik kita berkenaan dengan topik isi padu cecair. Dan yang pastinya sekejap sahaja lagi kita dah nak mulakan kelas, Cikgu Zuraidi. Betul. Alhamdulillah. Dengan segmen pertama nanti kita nak bawakan tentang pertukaran unit. Betul? Betul. InsyaAllah. Adik-adik, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat sekejap saja. Kembali nanti bersama dengan Cikgu Zuraidi untuk isi padu cecair. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
lagi bersama kami di Teras at Didik TV KPM. Ya, Kak Rina tahu semua dah bersedia untuk kita mulakan kelas pembelajaran kita untuk topik isi padu cecair. Tapi sebelum tu Cikgu Zuraidi, kita nak ingatkan jugalah kepada murid-murid yang sedang menonton ketika ini dan juga kepada ibu bapa. Di mana kita masih lagi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Seperti memakai pelitup muka, sentiasa kena mencuci tangan walaupun berada di rumah. Dan kalau keluar tu pastikan adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Seperti yang saya dan juga Cikgu Zuraidi lakukan. Kita juga kena patuhi SOP, Cikgu. Betul. Silakan. Kita nak sanitasikan tangan terlebih dahulu sebelum kita nak memulakan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, murid-murid pun dah tak sabar dah nak tahu tentang isi padu cecair. Cikgu, baik, untuk segmen yang pertama ini, apakah fokus kita? Okey, kita akan terus kepada pertukaran unit sebab pertukaran unit ini sangat penting. Dia memberi impak yang besar dalam kita menyelesaikan soalan penyelesaian masalah, melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Ini sangat main peranan penting. Dan kita juga sedia maklum betapa pentingnya juga supaya anak-anak semua, murid-murid tahu untuk membuat perbandingan antara unit yang sesuai digunakan dalam isi padu. Kadang-kadang murid-murid ni dia tak tahu dengan perbezaan sesuatu isi padu tersebut untuk digunakan. Sebab isi padu cecair ni kalau kita nak mengenali secara asasnya, kita boleh lihat ni semenjak kita boleh belajar daripada tahap 1. Maksudnya daripada tahun 1 lagi dah belajar. Sebagai contoh di sini unit mililiter dan juga liter. Selalunya mililiter ini dia fokus kepada sukatan yang sedikit. Manakala untuk liter adalah sukatan yang besar dengan kuantiti yang banyak. Jadi di sini juga semasa di awal tahun 1, murid-murid didedahkan tentang asas kepada isi padu cecair. Tidak ada operasi lagi masa tu, tetapi berfokus kepada asas. Di mana ini adalah ditunjukkan bekas yang kosong. Kemudian kalau suku, inilah bentuk dia. Kemudian kalau setengah, inilah perkongsian tentang gambar rajah yang disediakan dan penuh. Ini dia. Ini adalah asas semenjak tahun 1. Jadi murid-murid memang perlu menguasainya daripada tahun demi tahun. Apabila kita mempertengahkan ketika ini, yang kita akan fokus kepada pertukaran unit, ini pun sangat penting. Sebab ada kalangan murid kita tak mampu untuk menukar unit. Dia tak tahu. Sebab sebenarnya banyak kaedah. Pendekatan guru-guru kita di seluruh Malaysia, mereka menggunakan pelbagai kaedah yang sangat menarik dan mudah untuk murid-murid. Jadi hari ini kita nak berkongsi, sebelum kita terus kepada pertukaran unit, kita nak uji anak-anak murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan secara Google Meet. Kita nak tengok kat sini. Kita minta Imat Imat untuk menjawab soalan yang pertama ni, kedua dan ketiga. Kita nak uji sebab mereka dah belajar masa tahap 1 lagi. Kemudian masuk tahun 4 mereka dah didedahkan tentang pertukaran unit tahun 3. Jadi kita nak tengok macam mana mereka dapat jawab dengan mudah atau tidak. Secara spontan gitu. Baik. Jadi kat sini kita tengok. Imat, apakah jawapan yang pertama? 3,000 mililiter. Alhamdulillah. Ini asal apabila murid-murid menguasai, dia boleh menjawab secara spontan. Alhamdulillah. Bagus. Kemudian bagaimana yang kedua, Imat? Imat jawab nombor 1 hingga 3. 1, 2, 3. 4,060 mililiter. Alhamdulillah, betul Tanya. Okey, seterusnya nombor 3, Imat. 8,300 mililiter. Okey, bagus Tanya. Okey, kita cuba pula Okey, baik. Kita fokus kepada Balkis pula. Balkis cuba menjawab soalan nombor 4 dan 5. Okey, adik Balkis, teruskan. Apakah jawapan Balkis? 12,000 mililiter. Alhamdulillah Tanya, bagus. Seterusnya nombor 5. 24,700 mililiter. Mililiter. Okey, bagus. Sama hebatlah cikgu. Okey, kita akan teruskan. Kita nak tengok pula bagaimana Nurnia. Okey, Nurnia, mari jawab untuk soalan nombor 6, 7 dan 8. 5 liter. 5 liter. Bagus. Okey, seterusnya soalan nombor 7. 16 liter. Jadi bila kita dah memberi pendahan pada murid-murid, mereka dah biasa secara mencongak, itu antara kaedah dia. Dan hari ini juga saya akan tunjukkan cara mudah bagaimana kita nak mencongak dengan lebih cepat. Okey, seterusnya, bagaimana nombor 8, Nunia?
2,560. Alhamdulillah, tahniah. Itu sebab kita sesuai kalau boleh kita menyebut unitnya sekali tahniah. Okey, kita akan terus soalan terkeluar jawapannya. Soalan nombor 9 kita minta tu Daniel. Okey, Daniel, boleh tolong jawab Daniel untuk soalan nombor 9 dan 10? Okey, jawapannya berapa Daniel? 4,075 ml. 4,075. Betul, bagus. Seterusnya soalan nombor 10. 7,45 7.8. Yes, betul. Bagus, tahniah. 8 liter. Kadang-kadang kita rasa cemas kan? Biasalah tu cikgu. Secara langsung cikgu kan? Pula tanya spontan. Mana tak betul, berdebar. terkejut dia. Tapi jawapan tetap betul ya? Betul. Bagus, tahniah diucapkan. Jadi seterusnya kalau kita tengok uji minda yang seterusnya, saya nak minta daripada Is, daripada Sandakan Sabah tu. Okey, silakan Is untuk menjawab soalan ni. Okey, kalau kita tengok di sini, apabila kita nak melihat objek tentang isi padu, kita akan merujuk kepada Okey, kita akan merujuk kepada isi padu cecair tersebut. Okey, jadi sekarang saya nak minta Is jawab soalan ini, apakah jawapan dalam unit liter? Murid-murid di rumah juga boleh mencuba Boleh mencuba. 2.6 liter. 2.6 liter sebab dah ada jawapannya. Betul. Okey, tahniah. Bagaimana dengan mililiter? 2,600 ml. Alhamdulillah, bagus Is. Tahniah. Seterusnya kita pergi kepada liter dan mililiter. Ini adalah gabungan dua unit. Apakah jawapan dia? 2 liter? 2 liter 600 ml. Bagus. Tahniah. Okey. Is. Kemudian salah satu lagi jawapan yang kita minta dalam bentuk pecahan. Itu juga ada dalam bentuk pecahan. Kalau liter, mililiter dalam bentuk dua gabungan unit, kemudian dalam bentuk pecahan. Dalam liter, apakah jawapannya Is? Izayani. 2,3/5 liter. Bagus. Ataupun kita boleh juga 2,6/10 liter. Dia ada jawapan kedua kita boleh berikan. Okey, bagus. Tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang seterusnya. Kalis tunggu ya. Lepas ni cikgu nak cuba Kalis pula untuk menjawab. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok dalam buku teks cara kita menyelesaikan soalan ini dalam bentuk pengiraan. Kalau kita lihat bersama di sini, ini adalah yang biasa kita lihat dalam buku teks ataupun pengiraan-pengiraan asas yang diajar di sekolah. Namun kita sebenarnya ada kaedah-kaedah lain yang diguna pakai, yang mana kita jawapannya adalah 1900 ml. Bagaimana kita nak selesaikan, iaitu menggerakkan titik perpuluhan ataupun menggunakan kotak 1-3 atau menggunakan kotak-kotak yang sesuai untuk kita menyelesaikan soalan ni. Untuk lebih cepat berbanding dengan pengiraan begini. Jadi begini kita akan gunakan apabila kita nak menukarkan unit kepada mililiter darab dengan 1000. Kita akan gerakkan ke kanan. Baik, berapa kali ya? 1, 2, 3. Bila tidak ada nombor sini, kita letak sifar. Tak ada nombor sini, kita letak sifar. Jadi jawapannya tetap sama, iaitu 1900 ml. Ini lebih cepat. Betul. Okey, saya akan tunjuk lagi kaedah yang lain. Okey, bersedia saya nak minta Kalis pula menjawab soalan ini. Okey, Kalis lah. Ini sebagai pengalaman dia. Secara pengalaman sedia ada. Apakah jawapan tanpa saya memberikan jalan kerja? Cuba Kalis cuba jawab jawapan ni. Yang cikgu gunakan kaedah tadi, menggerakkan titik puluhan. 50 mililiter. Alhamdulillah. Tahniah Kalis. Kalau kita tengok pengiraan di sini adalah 50 mililiter. Bagus, betul. Jadi kat sini kita boleh menggerakkan titik puluhan. 1, 2, 3. Tak ada nombor, letak kosong. Okey. Boleh. Itu nombor dia. Okey, tahniah kepada Kalis atas jawapan yang betul tadi. Tahniah. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, kat sini kita tengok dia melibatkan pecahan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Okey, kita akan teruskan kat sini. Lepas ni ada beberapa cara. Cara yang pertama begini, kita tengok kalau kita tengok di sini kita pecahan. Ini adalah nombor bercampur. Kita jadikan pecahan tidak wajar. Macam itu Rina, macam mana kita nak selesaikan. Jadi anak-anak murid kita ni sebenarnya asal diajar. Guru-guru di sekolah sentiasa mengajar secara asas hinggalah soalan itu dijawab secara termudah. Ini sebenarnya kita perlu berkongsi supaya murid-murid kita ini yang tak minat matematik dia jadi seronok. Ini penting. Jadi itu sebab kita kena sentiasa variasikan kaedah pendekatan. Supaya seronok budak-budak anak-anak kita ni nak mencuba sesuatu yang baru. Saya pun seronok juga cikgu. Ya, alhamdulillah. Tahniah. Itulah Rina itu perkongsian yang saya nak tunjukkan. Baik. Teruskan. Apabila cara yang kedua kalau kita tengok kat sini kita dapat selesaikan dan dapat jawapan yang sama. Betul Dan saya gunakan formula 1000
Okey, saya gunakan kaedah formula 1000 jawapannya ini. Okey. Yang mana apabila kita nak mempercepatkan, nak memudahkan lagi soalan ni, nak jawab soalan ni. Jadi anak-anak murid di rumah, jom kita tengok sama-sama. Apabila kita lihat pecahan tersebut di sini adalah 4. Betul ya? Betul. Jadi kita tengok kat sini 4. Baik. Didarabkan dengan 25, kita akan dapat menghasilkan 1000. Betul ya? Baik. Jadi kita dah sini 25. Baik, 25 di sini Oh, ini formula paling pantas lah, kemudian cikgu. ya betul, sangat pantas. Memang cepat. Kemudian kita kat situ pula. Okey, kita darabkan dengan 3. Jadi dia akan jadi berapa? 25 kita darab dengan 3. Minta maaf, minta maaf, ada perubahan ni, minta maaf. Ada sedikit. 250. Minta maaf, kat sini 1000 ini 500. Minta maaf, ada perubahan sini minta maaf. Okey, jadi kat sini dia akan jadi 750. Baik. Baik Okey. Tu dia. Okey, jadi kita naikkan saja satu di atas. Okey, jadi 1750. Ini adalah salah satu kaedah mudah. Minta maaf, di sini saya ada buat sikit pembetulan. Okey. Jadi kat sini seterusnya kita akan terus kepada pertukaran unit seterusnya. Iaitu kalau kita tengok kat sini juga, selalu kita akan selesaikan dalam pecahan. Sebab jawapan ni minta dalam pecahan. Jadi bagaimana kita nak selesaikan anak-anak murid di rumah dan juga semua guru-guru yang seperti mana kita ajar di anak-anak murid kita secara PDPR sekarang ni. Jadi ini adalah penghasilan dia. Bagaimana kita nak hasilkan dengan lebih cepat, kita boleh gunakan juga kaedah tadi, iaitu formula 1000. Bagaimana kita nak selesaikan, kita boleh menggerakkan titik puluhan dan kita tukarkan pula kepada pecahan. Pun boleh begitu. Jadi seterusnya kalau kita tengok kepada soalan ini dalam perpuluhan, bila kita minta dalam perpuluhan, tadi kita dah menukar dalam perpuluhan ataupun dalam pecahan. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kita nak menukarkan dia. Okey, jadi ini adalah kaedah pengiraan secara terus. Yang mana kita tukar kepada pecahan, kita boleh menggunakan kaedah membahagikan dengan 1000, kemudian jadi pecahan tidak wajar. Kemudian bila kita tukarkan dia, dia akan menjadi pecahan nombor bercampur. Jadi kat sinilah dia akan jadi 57/10. Ini dia cara kaedah. Okey, anak-anak murid semua, saya akan berikan soalan yang seterusnya. Bersedia Okey, baik. Soalan sedia. Okey, sekarang ni untuk soalan ini, macam mana kita nak tukar? Okey, semua bersedia yang murid-murid cikgu? Okey, cuba jawab. Saya nak minta sekarang ni kita nak minta Balkis cuba jawab soalan ini. Balkis, bagaimana kita nak tukarkan kepada liter? Apakah jawapan awak? Apa jawapan Balkis 3.4 liter. 3.4 liter. Okey, baik. Tahniah diucapkan. Betul. Okey, bagus. Ini sebagai bila kita dah menguasai pengiraan. Mungkin sambil-sambil tadi murid-murid kita membuat pengiraan pantas. Jadi dia dapat menyelesaikan antara gabungan unit ini kepada liter. Itu mudah. Ataupun kita menggunakan kaedah satu lagi yang kita gunakan adalah mungkin kita gunakan, ada kalangan murid-murid kita menggunakan kotak. Menggunakan kotak, dia akan letakkan unit di sini. Ada yang begini dia akan liter, kemudian mililiter. Dia pun letakkan, contoh ini adalah liter, kita letakkan nombor liter itu di sini. 3. Kemudian 400 kita letakkan daripada sifar 4. Sini adalah titik perpuluhan. Sini adalah titik perpuluhan. Kita letak kat sini. Jadi jawapannya adalah 3.4 liter. Okey, minta maaf. Okey, Jadi itu antara dia bagaimana. Dan soalan yang terakhir di sini kita tengok sama-sama, kita nak mencuba pula, kita nak minta Imat untuk menjawab soalan ni. Kita cuba jawab pula Imat. Okey. Dia minta jawapan liter. 5.002 liter. Okey, bagus jadi pantas, betul. Apabila mereka dah didedahkan dengan kaedah lebih cepat, mereka mencongak. Apabila dia melihat saja nombor yang dinyatakan dalam unit, kemudian dia terus tukar kepada liter secara mencongak. Ini juga salah satu latihan yang berterusan yang perlu di kalangan anak murid kita. Supaya apabila mereka nak menjawab PKSK contohnya, iaitu pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang dijawab secara dalam talian. Dalam talian. Jadi mereka kena jawab ni mesti dengan cepat, dengan masa yang terhad. Sebab UPSR telah dimasukkan, jadi PKSK menggantikan UPSR untuk penilaian kemasukan ke sekolah berasrama penuh. Jadi itu cara dia. Jadi mereka kena pantaslah. Latihan ini dibuat dalam secara berterusan di sekolah. Malah guru-guru juga begitu menguruskan murid kita secara PDPR. Baik, di sini jawapan kita dah dapat tadi 5.002 ataupun 002. Baik, tahniah diucapkan. Okey, jadi kita teruskan. Baik, lepas ni kita akan masuk kepada
seterusnya. Isi padu cecair tambah. Baik, betul. Okey, adik-adik, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu sekejap? Boleh, silakan. Kita boleh berehat. Kita akan kembali semula selepas ini untuk meneruskan pembelajaran kita di Teras at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih adik-adik masih lagi setia bersama dengan Teras at Didik TV KPM. Bagaimana dah bersedia untuk teruskan kelas? Nampaknya Cikgu Zuraidi pun dah bersedia nak mengajar murid-murid sekalian. Okey, segmen ni apa pula yang akan kita fokuskan? Alhamdulillah, kita akan teruskan kepada operasi tambah dan juga tolak. Okey. Ini asas sangat penting ni. Sebabnya apabila kita menguasai asas tambah dengan tolak, kita akan pergi pula kepada darab dengan bahagi. Jadi ianya adalah asas kepada lonjakan kepada kemahiran seterusnya. Itu penting Rina ya, untuk murid-murid semua di rumah. Baik. Jadi saya akan kongsikan seterusnya. Kalau kita lihat di sini bersama, apabila kita menukarkan di sini menambah hingga 3 isi padu cecair dalam pecahan dan perpuluhan tanpa dan dengan pertukaran unit. Bila tanpa pertukaran unit, dia lebih mudah berbanding dengan pertukaran unit. Jom kita tengok sama-sama apa cikgu nak kongsikan. Bila kita lihat di sini, penyelesaian ini melibatkan unit yang sama. Betul. Jadi pengiraannya mudah. Kita terus kepada dalam untuk lazim lah ya. Okey, anak-anak di sana boleh di rumah dan juga secara Google Meet di studio bersama dengan cikgu bersedia je untuk menjawab, mengira supaya kita boleh mendapatkan jawapan tu serentak bersama. Ini kita nak bersama ya, supaya kita dapat jawapan yang kita mencuba. Apabila betul, tanya saya ucapkan. Kalau salah, itu satu proses belajar. Setuju. Mereka akan belajar sesuatu. Oh, salah. Tapi bagaimana nak menyelesaikan? Jom kita belajar bersama. Baik. Jadi di sini kalau kita lihat, okey, saya nak cuba sekarang ni Izayani. Macam mana kita nak selesaikan soalan ini? Dah cuba mengira kan? Dah menjawab? 7.420 liter tambah 4.845. Okey, baik. Secara lazim kan? Secara lazim. Alhamdulillah. Ada yang murid mungkin boleh mampu mencongak. Okey, secara lazim. Dan jawapannya adalah? Jawapannya? 8.265 liter. Bagus, alhamdulillah. Tanya diucapkan. Ini sebagai asas ya, kita nak anak-anak kita mencuba daripada soalan mudah. Jangan kita berikan soalan susah terus. Bila kita bagi soalan susah, mereka akan mula mengatakan bahawa matematik ini susah. Kita bagi mulakan dengan soalan mudah, kemudian dia bertingkat-tingkat mengikut aras. Begitu. Boleh ya? Boleh. Okey, jadi kita teruskan. Jadi kita terus kepada soalan seterusnya. Nampak mencabar. Melibatkan pecahan, unit yang berbeza dan minta jawapan yang berbeza unit dia. Ini dia cabaran. Okey, saya nak minta kat sini Kalis. Kalis boleh tak cuba menjawab soalan ini? Saya percaya. Macam mana kita nak tukarkan dulu? Okey, sekarang ni 3/5 liter bersamaan berapa mililiter kalau kita nak ubah? 0.6. 0.6 liter ya. Bagus, tahniah cikgu ucapkan. Kalau kita tukar kepada mililiter? 600 mililiter. Alhamdulillah, bagus. Ini cikgu pantasnya. nak. Kalau Kalis merupakan murid tahun 5. Baru saja belajar tentang tajuk ini satu proses belajar. Okey, ini antara cara yang kita selesaikan kalau langkah pertama, langkah kedua bagaimana diselesaikan soalan ini. Jadi kalau kita tengok langkah di sini, pertukaran unit dan sebagainya seperti mana kita gunakan tadi kaedah saya tunjukkan tadi, formula 1000. Formula 1000 ni kalau kita tengok kat sini nak tukar cepat, anak-anak saya, anak murid saya telah didedahkan begitu. 5 kalau kita tengok di sini, kita dah nampak sini 5, 200. Okey, ini sebagai contoh supaya kita dapat sama-sama kuasai dengan lebih cepat. 200 darab dengan 3, 600. Macam ni. Ini sebenarnya kita nak
lagi pantas dan cepat. Mudah ya cikgu? Ya saya. Kita gunakan formula 1000 untuk menyelesaikan soalan ini. Dan kemudian barulah kita terus kepada lazim. Selalunya bila soalan bentuk begini, dia dah lebih mudah secara mencongak pun tak ada masalah. Rina Okey, baik. Tahniah diucapkan kepada Khalis tadi. Jom kita pergi pada soalan seterusnya, soalan nombor 3. Saya nak tanya pula kepada Daniel. Daniel, boleh tak tolong cikgu, macam mana kita nak tukarkan 12 1/2 liter ni kepada liter? Berapa jawapannya Daniel? Bantu cikgu untuk kita selesaikan soalan ni. 12 liter perpuluhan 5. Bagus, betul. 12.5 liter. Yes, bagus. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada Khalis ya. Khalis pula. Daniel. Okey, baik. Daniel kat sini, kalau kita tengok sini, pertama sekali bila kita dah tukar, ini adalah kaedah dia. Bagaimana kita nak menukarkan dia. Agak sedikit sukar, lagak panjang untuk kita tukarkan daripada nombor bercampur kepada pecantak wajar terlebih dahulu, kemudian kita darab dengan 1000. Seperti mana kita gunakan kaedah pantas tadi, formula 1000. Kita seperti mana? Kalau 2 kita lihat di sini. Okey, kalau 2 sini adalah 500. Okey, jadi kalau kat sini, kalau kita tengok sama-sama. Okey, tak apalah, kita teruskan kepada sini. Macam mana kita nak menyelesaikannya, tak apa, kita cuba lepas ni ya. Ni teknologi ni. Kita cuba gunakan sebaik mungkin. Kadang-kadang biasalah technical error tu berlaku. Betul, jadi cikgu. tak apa, tak ada masalah. Kita teruskan belajar dengan kaedah yang ada. Okey, kemudian langkah yang kedua, kita tukarkan pula. Bila kita nak menyelesaikan dapat liter, kita kena pastikan ini ditukarkan kepada liter dan ini juga ditukar kepada liter. Untuk kita nak memudahkan penyelesaian. Jadi pertukaran ni juga boleh kita gunakan gerakan titik perpuluhan, atau kita gunakan kotak 1/3, atau kotak yang kita susun dalam bentuk 1 dan ada 3. Jadi begitu. Jadi, dan selesaikannya kita boleh menggunakan langkah yang ketiga, yang mana kita dapat selesaikan dan mendapat jawapan 17.67. Saya nak tanya ke 6 murid cikgu dan juga di rumah. Sama tak jawapan kita ni? Sama tak adik-adik? Jadi kalau sama, tahniah cikgu ucapkan. Kalau tak sama, cek balik kenapa salah. Supaya kita dapat belajar secara berterusan. Okey, tahniah. Satu lagi soalan untuk tambah. Jadi anak-anak, ini formula 1000 yang cikgu masukkan tadi. Jadi kita boleh gunakan kat sini seperti mana kita tengok tadi, 2. Kat sini kalau kita tengok 2, 500 kan? Betul kan? Betul. Jadi sini kita tak 500. Macam tu, 500. Tengok nombor di atas, darab dengan nombor di atas. Darab. 500 darab dengan 1, 500. Kan? Jadi 12 kita naikkan, sebab dalam liter mesti ada titik puluhan, kita letak titik puluhan dan dia akan menghasilkan jawapan 12.5 liter. Okey, baik, bagus. Jadi kita teruskan kepada soalan nombor 4 untuk tambah. Okey, kepada murid yang seterusnya saya minta Nurnia pula. Okey, Nurnia, macam mana kita nak tukarkan 80 ml menjadi liter? Tukarkan 80 ml menjadi sifar 8. Betul, tengok dia bagus. Pantas. Tahniah. Okey. Dan satu lagi saya nak minta pertukaran unit ni. Macam mana daripada pecahan menjadikan dalam bentuk liter, dalam bentuk nombor. 6 1/4 tukarkan jadi 6.25. 25 liter. Okey, tanya. Itu secara asas. Apabila murid-murid dapat menukar unit, mereka boleh menjawab soalan itu dengan baik. Kalau pertukaran unit pun tak mampu nak lakukan, memang dia tak boleh jawab secara baik dan juga dia akan melihat jawapan soalan ini susah. Irina dan juga anak-anak murid saya di rumah dan juga di studio. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, macam mana kita nak selesaikan, ini ada pengiraan asal yang biasa kita gunakan dalam kelas secara PDPR maupun secara bersemuka sebelum ini di sekolah. Jadi penyusunan ini, apabila ini adalah merupakan nombor bulat, bagaimana kita nak selesaikan? Kita kena ubah dia menjadi liter. Supaya kita nak memudah mengira sini. Jadikan dia perpuluhan sifar. Itu Rina macam ni. Jadi dalam matematik inilah satu proses yang murid-murid kena tahu. Jadi kalau macam matematik untuk isi padu cecair, Rina tak pernah nampak tak untuk subjek-subjek lain? Itulah cikgu. Saya baru nak tanya tadi. Kadang-kadang ada juga mata pelajaran lain yang turut menggunakan isi padu cecair. Betul ke cikgu? Itu yang kita selalu lihat. Ada juga subjek lain yang menggunakan untuk isi padu cecair, iaitu sains. Kalau kita tengok kepada EMK, yang mana kita boleh adakan variasi tentang
tajuk ini. Tapi secara khususnya adalah matematik bentuk pengiraan. Manakala dalam isi berjaya dia lebih kepada pengenalan dan juga melibatkan tentang isi padu cecair itu. Jadi ianya ada chemistry antara kedua-duanya. Jadi ini kita perlukan sebenarnya bila ada kolaborasi antara subjek ini, dia melibatkan merentas kurikulum. Alhamdulillah. Faham, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan kepada tolak. Ini dia. Saya nak minta seterusnya Khalis. Adik Khalis. Okey, Adik Khalis. Okey, sekarang ni soalan ni senang tak? Senang tak soalan ni? Boleh tak jawab apabila melibatkan unit liter dan liter? Soalan mudah kan? Okey. Ada jawapan ke Khalis? Dah cuba menjawab? Ada. Lagi pantas. Lajulah adik. Okey, baik. Apakah jawapan dia? 4.56. Okey, baik. Kita cuba sekali lagi. 4. Itu. Okey, 4.56 liter. Okey, baik. Dalam apabila kita menulis unit tersebut, apabila dalam bentuk pengiraan, dalam kertas 1 tak perlu. Tapi kalau dalam kertas 2, kita kena nyatakan sekali unit. Sebab nanti tidak pasti adakah itu hanya nombor perpuluhan saja. Mesti ada letak unit. Sebab nanti pemakahan, dia makan dipotong. Jadi anak-anak kena alert tentang tu ya. Baik. Jadi sini adalah soalan untuk soalan tolak. Bagaimana kita seterusnya soalan seterusnya? Saya berikan masa pada anak-anak murid cikgu untuk tengok soalan ni dan cuba jawab soalan ni. Apakah jawapan dia? Kita tengok soalan ini bersama. Ini bila kita melihatkan liter, kemudian sini adalah liter. Ini jawapan dia minta dalam mililiter. Kita kena tukar dulu. Sekarang saya nak minta kepada siapa nama ni? Zayani. Jauh ya daripada Sandakan Sabah. Okey. Zayani. Bagaimana kita nak menukar untuk liter ni? Ini yang penting sekali asas dalam kita menjalankan operasi. Dia penting menukar unit dulu. Dapat ke? Boleh. Dalam mililiter. Sebab jawapannya adalah mililiter. Jadi kita kena tukarkan unit dalam mililiter. Itu lebih mudah. Berbanding kita tukar liter, kemudian dia akan menyukarkan kita masa kita buat pengiraan nanti. Boleh tak Izayani? Macam mana kita nak tukarkan 3.4 liter kepada mililiter? Okey, mungkin mic-nya tidak buka. Tak dengar suara adik Is. Okey. Mic tu dibuka tak, adik? Mic. Okey, tak apa. Kita boleh cuba. Mungkin kita boleh cuba yang untuk siapa Imat untuk membantu. Imat boleh bantu teknikal. Adik Is? Ya. Okey, Imat. 60 mililiter. 60 mililiter. Oh, jawapan. Cepat terus bagi jawapan. Pantas adik Imat. Saya ingat tadi tu 60. Okey, baik. Okey, seperti mana yang telah dibuat pengiraan sambil-sambil tadi mungkin semasa sesi bersama dengan Izai ni dia sempat buat Imat sempat buat pengiraan dan mendapat jawapan 60 ml. Dan apa yang penting kita kena tukarkan unit ini terlebih dahulu. Kemudian baru kita dapat selesaikan soalan itu lebih mudah dan juga dapat diselesaikan hingga mendapat jawapan yang betul dan tepat. Itu dia. Ini cikgu nak berikan ruang kepada murid-murid. Dan penggunaan formula 1000 ni juga sangat penting. Bolehlah untuk memudahkan. Sebenarnya banyak lagi kaedah lain, tetapi saya berkongsi salah satu kaedah. Kalau kita nak kongsi semua, masa tak cukup. Kan? Ya Rina ya? Baik, jadi kita akan teruskan kepada soalan nombor 4, soalan nombor 3. Okey, saya nak cuba pula kat sini Balkis, kita teruskan kepada Balkis. Balkis, kalau kita soalan ni Balkis, kalau kita nak tukar ni, yang mana kita nak tukar sebenarnya untuk kita dapat jawapan ni? Unit mana kita kena tukarkan? Yang mula-mula kita kena tukarkan dulu. Mililiter. Okey, ini kita tukar ni dulu. Yang kedua? Pecahan. Alhamdulillah, bagus. Ini kita macam dalam soalan penyelesaian masalah, kita nak selesaikan masalah, kita kena tahu punca masalah tu. Kita nak selesaikan macam mana? Faham? Jadi kita kena selesaikan melibatkan unit yang berbeza supaya kita boleh selesaikan dalam unit yang diperlukan. Ini penting sekali. Cukup untuk itu, untuk tu dia. Jadi langkah kat sini kalau kita tengok pengiraan kat sini anak-anak dan juga murid-murid cikgu kasih sekalian. Jadi apabila kita selesai di sini, selepas kita menukarkan unit, kita boleh menolak secara berturut-turut. Kita selesaikan step yang pertama, kemudian kita terus kepada penyelesaian masalah di sini dan dapat jawapannya adalah siapa yang dapat jawapan yang sama dengan cikgu. Siapa yang jawab sama boleh angkat tangan. Angkat tangan siapa dapat jawapan yang sama.
Oh, semua dapat. Oh, Alhamdulillah. semua. Ya, Betul lah, cikgu. Hebat. Okey, bagus. Ini penting sekali supaya anak-anak murid kita tahu macam mana nak menyelesaikan soalan bentuk begini. Dan soalan nombor 4. Okey, baik, kita tengok sama-sama. Saya nak cuba pula tadi Daniel boleh bantu saya kat sini macam mana kita nak menukarkan yang mana kita kena kenal pasti. Yang mana satu kita nak selesaikan supaya kita dapat menyelesaikan jawapan dan mendapat jawapan dalam unit ML. Mana yang kita patut tukar? ML dengan yang pecahan. Oh, maksudnya nombor, sila sebut nombor dia. Saya nak awak kenal pasti Bukan nombor. nombornya. Yang ini? 10. 10.5 Okey, 10.5 liter ataupun sebelum itu adalah 1/2 liter. Dan satu lagi nombor? 4.86 liter. Alhamdulillah. Terus bagi jawapan. Betul. Pantas, cikgu. Jadi bila kat sini kita dah tengok channel Rina, bila kita nampak anak-anak murid kita bila mampu menyelesaikan di awal permasalahan, akhirnya dapat selesaikan soalan ini, tolak berturut-turut dan mendapat jawapan yang betul dan tepat. Dan saya nak ingatkan pada murid-murid kita ya Rina, kadang-kadang apabila dia menyelesaikan soalan bentuk begini, bila kita menolak, kita perlu buat pinjaman, meminjam. Apabila dia tidak boleh menolak, apabila tidak mencukupi. Tetapi ada murid-murid kita masih lagi gagal untuk menyelesaikan soalan itu. Jadi kita minta pada anak-anak murid semua, belajarlah daripada asas secara konsep supaya apabila masuk ke saluran menengah semuanya dapat dijalankan dengan baik dan teratur. Ya saya. Itu antaranya Rina. Rasa bersemangat pula saya hari ini. Alhamdulillah. Dapat mengimbas kembali zaman sekolah. Ya, Cikgu, betul. kita nak berehat sekejap boleh? Baik. Murid-murid, kita boleh berehat dulu. Kembali semula selepas ini di Trust at Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama kami di Trust at Didik TV KPM yang mana hari ini pembelajaran fokusnya terhadap mata pelajaran matematik dengan topiknya isi padu cecair. Baik, Cikgu Zuraidi. Ya, saya. Tadi kita dah belajar tentang pertukaran unit. Betul. Mililiter, liter. Kemudian kita belajar tambah dan tolak. Betul. Untuk topik pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Rasa tak cukup meriah kalau kita tak buat aktiviti dengan adik-adik kita secara dalam talian. Ya, betul tak, Cikgu? Betul, Rina. Sebabnya bila kita ada pembelajaran secara interaktif, secara aktif, jadi murid-murid akan rasa gembira nak menyertai kelas. Seperti mana yang saya aturkan dalam kelas saya sendiri, yang mana apabila kita nak membuat aktiviti tajuk berkenaan dengan isi padu cecair, saya akan minta mereka menggunakan apa sahaja yang ada di rumah yang melibatkan tajuk. Kalau kita hari ini melibatkan tajuk isi padu cecair, mestilah kita berkaitan tentang unit yang liter dan mililiter. Jadi saya pun akan buat aktiviti tersebut. Dan murid-murid kita ni, jangan kira lah, bukan anak-anak murid je, mak ayah pun sibuk juga. Oh, semangat semua. Sibuklah mencari barang yang kita nak. Siapa yang menyatakan banyak unit, jadi mereka akan mula rasa macam ada aktiviti yang fizikal, boleh bergerak ke sana kemari. Walaupun dalam talian. Wow, satu aktiviti yang menyeronokkan ya, Cikgu. Betul, sangat-sangat. Okey, apa agaknya aktiviti kita nak lakukan bersama dengan adik-adik kita secara dalam talian ni? Okey, jadi kita akan fokus kepada mengenal unit dengan apa yang ada di rumah. Barangan yang ada di rumah melibatkan unit liter mililiter. Kita nak pastikan murid itu tahu tak? Sebab kita berbincang lama tadi tentang operasi, kita dah kenalkan tentang unit, tetapi kita nak pastikan mereka kenal pasti atau tidak. Sebab saya pernah buat program kelas PDPR yang mana anak murid saya bawa minyak masak 5 kilo. Berat tu. Saya cakap murid yang tahun 4 bawa minyak masak. Jadi saya kata kat sini,
Oh, berat sangat tu sebab kita melibatkan isi padu. Betul. Selain juga macam tadilah, selain daripada kita menggunakan liter mililiter, ada juga isi padu yang digunakan dalam bentuk dalam jisim, iaitu kg, kilogram. Itu dikatakan sebagai antara kolaborasi antara tajuk isi padu cecair dan juga jisim. Jadi itu. Jadi kita akan tengok kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita. Okey. Jadi kita tengok macam mana murid kita menyediakan bahan-bahan yang sepatutnya melibatkan isi padu cecair. Mereka kenal ke tidak ni? Faham ke tidak apa yang cikgu ajar? Okey, kita minta pada Nonia, apa yang awak nak tunjukkan tentang isi padu cecair yang kita kongsikan sebentar tadi? Apa agaknya mana tu? Ya, cikgu. Apa yang ditunjukkan? Okey, alhamdulillah. Ada botol minuman. Okey, berapa? 800. Berapa dia punya jisim? Dia punya isi padu cair, minta maaf. 840 ml. Alhamdulillah, betul. Okey, saya nak tanya Nonia. Saya siapa Rina? Nonia, selama ni pernah tak tengok isi padu cecair ni apabila beli barang? Ikut mak pergi beli barang ke? Pernah? Tak pernah tengok? Jadi sekarang lepas ni murid-murid semua boleh tengok, buat aktiviti dengan mak dan ayah di rumah untuk melihat isi padu cecair. Okey, jom kita tengok pula. Kita nak tengok Imat ni. Imat. Terima kasih pada Nonia. Okey. Okey, tunjukkan. Wah, apa tu Imat? Sampai. Bagus. Ditunjuk blender lah. 1,500. Berapa tu? 1,500 ml. 1,500. Sangat kreatif. Dia cari tu. Dia kat dapur. Habis maknya tak dapat nak masak hari ni. Mak sekejap lagi masak ya, Mak. Okey, tanya pada Imat. Tanya Imat ni. So nanti boleh cuba belajar masak dengan Mak. Okey, baik. Jom kita pergi kepada Balkis pula. Balkis. Apa Balkis nak tunjukkan? Okey, baik. Berapa mililiter? 250 ml. Okey, bagus. Saya nak tanya dekat Balkis. Nak tanya Balkis. Balkis, antara isi padu 500 ml dan juga 200 ml harganya sama. Balkis akan pilih yang mana? 500 ml. Harga yang sama. Berbaloi tak? Jadi sebagai seorang pembeli yang berhemah, kita boleh lakukan aktiviti tersebut. Tapi buat masa ni tidak boleh. Sebab mengikut SOP, murid-murid yang anak-anak yang di bawah daripada 12 tahun tidak dibenarkan mengikut ibu bapa keluar. Jadi penting sebenarnya cikgu kalau kita tengok kan, baru kita tahu berbaloi ataupun tidak. Tips tu. Itulah sekarang ni pun kita tahu ramai ibu bapa yang terkesan. Semakin murah, makin jimat dan juga dapat dikongsikan dengan kadar yang banyak. Betul, dalam cikgu. isi padu yang banyak. Okey, kita silakan. Daniel Dennis. Daniel. Daniel. Okey. Berapa 45 mililiter. Okey, bagus. Tu dia yang ada di bilik dia. Mungkin ini adalah studio Daniel Dennis belajar secara PDPR di sekolah. Jadi ini studio dia, siap ada dekat depan dia je. Senang, ambil je. Ambil je gam tadi kan. Okey, bagus. Okey, tanya Daniel. Okey, kita minta Zayani. Dibawakan daripada Sadakan ni macam mana ni? Apa yang dia nak tunjukkan kita? Dikongsi. Okey, baik. 330 mililiter. Alhamdulillah. Itu gaya macam shampoo tu. Sempat dia pergi ke bilik air ya. Okey, tahniah kepada Izayani Okey, Izayani. Nak tanyalah pula ni. Ada soalan tu kita kena tanya. Ya. Ada guna sanitize tak kat rumah? Beli tak sanitizer? Ada tak beli? Beli. Okey, baik. Selalu beli yang banyak, isi padu yang banyak ke yang sikit? Sederhana. Cukup Alhamdulillah. Nanti cikgu akan hadiahkan dia daripada Didik TV. Kita hantarkan ke sana. Macam kat depan tu. Tengok ada logo lagi. Okey, Alhamdulillah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita pergi kepada Khalis. Okey, Khalis. Macam mana Khalis? Okey, Khalis nak tunjuk apa? Di dalam bekas ini isi padu cecair ialah 600 ml bersamaan sifar 0.6 liter. Tu.
Wah, lengkap. siap membuat congak lagi. Secara mencongak, secara detail. Baguslah Khalif. Siap buat banju air. Ya, sedap pula air tu. Ya, air sirap gaya itu. Itulah. Jadi inilah salah satu ada program, ada aktiviti-aktiviti yang sesuai dijalankan di dalam talian bersama dengan guru-guru dan anak murid dalam PDPR. Yang ini aktiviti yang saya buat. Kalau kita melibatkan GSIM, begitu juga. Faham. Kita lihat apa yang mereka boleh sediakan. Dan ianya akan memberi impak yang berkekalan. Sebab murid-murid ni bila dia buat aktiviti, dia akan lebih kekal lama tahu kesan dia tentang konsep dan asas kepada aktiviti kita jalankan. Khususnya mata pelajaran. Itu dia. Setuju sangat cikgu. Alhamdulillah. Baik cikgu, Lina. nampaknya Baik. pemahaman murid-murid berkenaan dengan topik pembelajaran kita cukup cemerlang hari ini. Alhamdulillah. Jadi Itu kita boleh harapkan. tak kita kongsikan rumusan berkenaan dengan topik isi padu cecair ini? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya suka untuk berkongsi. Saya nak persilakanlah kepada murid saya Boleh, cikgu. untuk berkongsi tentang rumusan apa yang dapatan yang mereka dapat daripada sesi pelajar kita pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan Daniel Dennis yang boleh berkongsi tentang rumusan hari ini. Silakan. Saya rasa sangat gembira hari ini kerana dapat belajar topik isi pada dan cecair bersama Cikgu Zuraidi dengan kawan-kawan. Alhamdulillah. So tahniah ya. Macam mana ada lagi ke? Pelbagai teknik-teknik untuk kita menyelesaikan soalan-soalan matematik ini. Terutamanya hari ini, isi padu dan cecair. Okey, isi padu cecair ya. Okey, tahniah kepada Daniel Dennis ya. Okey, saya doakan awak dan juga semua rakan-rakan akan terus maju jaya untuk masuk ke sekolah impian masing-masing. Okey, silakan pada Imad pula ni. Daripada Johor ya kita bawakan. Silakan Imad. Pada pendapat saya, tajuk isi pada cecair ini adalah tajuk yang mudah difahami. Kemahiran ini boleh dipraktiskan bukan sahaja dalam kertas ujian yang diberikan oleh guru, malah dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, matematik juga merangsang fikiran kita untuk berfikir dengan cepat bagi mencari penyelesaian. Terima kasih cikgu kerana mengajar kami. Alhamdulillah. Rasa berbangga dengar. Ya, betul. Bersyukur sangat ya. Itu antaralah ramai lagi di rumah juga ingin menyampaikan hasrat dan juga keseronokan belajar kita pada hari ini. Dan cikgu harap terus kekal bersama dengan Didik TV KPM. Ya, jadualnya tersedia yang kita boleh tonton sepanjang hari. Baik. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan juga kepada Cikgu Muhammad Zuraidi Komari, penolong kanan hal ehwal murid dari Sekolah Kebangsaan Taman Tun Dr. Ismail Jaya Selangor. Juga kepada adik-adik semua secara dalam talian. Lambai sikit adik-adik. Terima kasih. Cemerlang adik-adik ni. Kita doakan semoga berjaya juga dalam kehidupan, dalam pembelajaran adik-adik. Dan jangan lupa untuk terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Banyak lagi ilmu pengetahuan dan mata pelajaran yang bakal kami kongsikan. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye adik-adik. Okey semua. Terima kasih. Bye. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cik Zuraidi bin Komari atau lebih kami kenali sebagai Cik D. Cik D merupakan salah seorang guru penolong kanan hand SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya dan juga merupakan salah seorang guru matematik. Sepanjang perkhidmatan Cik D di SK Taman Tun Dr. Ismail Jaya, dia banyak membantu dalam meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam bidang matematik. Sesungguhnya matematik adalah mata pelajaran yang dianggap sukar di sebuah sekolah, tetapi Cik D telah berjaya menjadikan matematik itu sebagai satu mata pelajaran yang menarik. Terima kasih dan harapan saya kepada Cik D, teruskan usaha membantu anak-anak. Terima kasih daripada saya. Didik TV KPM